kasih. Selanjutnya Encik Faizal Hussein nak pergi ke Bandar Tun Razak, Setiausaha Politik Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor, Kawan Pakatan Rakyat. Tengok garam tak garam? Ya, garam. No, Omar pun sudah lari tu. Seluruh pimpinan tadi Wati Teresa ada hadir. Wati Teresa kok? Betul lagi? Sudah. Tenchua? Belum. Sudah? Belum. Belum lagi? Apa ini? Lambatlah. Hadirin-hadirat tuan-tuan puan-puan ya. Pimpinan keadilan yang hadir, pimpinan DAP dan juga PAS, tapi yang paling penting penduduk-penduduk tuan-tuan puan-puan daripada Sentosa, Assalamualaikum. Saudara-saudara negeri, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepengaman tak jahak. Tak jahak. Mohon kau cintai jeli. Saya bergembira dapat hadir di sini pada malam ini tuan-tuan puan-puan. Ya, ini merupakan program keempat malam ini dan tentunya saya ucap terima kasih kerana hadir. You tahulah kalau nak tunggu TV3 daripada pagi sampai malam sampai pagi balik, gambar saya tak keluar. Kita baca pun tak ada apa-apa. Apa kita buat klinik percuma ke, program-program kita walaupun kecil dan sebagainya tak pernah keluar. Masa hari penamaan calon nanti, hari penamaan calon adalah keluar baju kurung saja. Setengah saat keluar, setengah minit keluar, tapi suara tak keluar. Hanya calon BN yang keluar. Jadi inilah pada saya yang agak menyedihkan. Kerana kita tak ada ruang nak bertemu rakyat. Cara inilah dapat bertemu semua rakyat di Sentosa. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Kita juga pastikan tuan-tuan. Saya nak bagi tahu bahawa hari itu saya pergi melawat AC4 dan semua kawasan-kawasan sekitar. Tentunya kadang-kadang kita lihat apa pun yang berlaku kat Malaysia ini negara yang amat baik. Malangnya pemimpin kurang baik, khusus di peringkat kerajaan pusat. Jadi saya, bila masa saya datang, saya hanya menyatakan pada pilihan raya 2008 memang tak disangka-sangka saya dapat menang. Bukan kerana saya hanyalah seorang wakil, seorang ejen perubahan makro. Tapi yang telah berubah, yang menang sebenarnya adalah kuasa rakyat melawan rasuah. Kita mulakan tuan-tuan puan-puan, mulakan sampai kita menang. Mula-mulanya 5 negeri bawah Pakatan Rakyat. 5 negeri, orang tak sangka. Media tak keluar, nak kempen punya susah ya, nak dapatkan ruang susah, duit tak ada, tapi boleh menang di 5 negeri. Dan saya boleh tunjukkan dalam 5 tahun ini tuan-tuan puan-puan, kita pastikan setiap 1 sen duit rakyat kita jaga baik-baik. Kita tak mau ada menteri ke tak menteri ke, kalau dekat Selangor, kalau menteri curi lembu, habis. Tapi pasal kerajaan pusat masih lagi BN. Jadi bila kita menang 2008, berjaya peringkat negeri-negeri, kita ada peluang because di parlimen ada suara wakil rakyat. Suara wakil rakyat dapat jumpa projek lembu 250 juta duit rakyat. Dalam senyap-senyap tuan-tuan puan-puan, Kak Ijat yang you sayang 3 penggal. 3 penggal dalam senyap-senyap sudah curi itu lembu Australia bagi para suami dan anak-anak. Jadi yang saya nak bagi tahu, ini kerana rakyat yang pilih kita, maka di parlimen kita suarakan. Ya, ini kejayaan rakyat. Tapi selagi kita tak menang kerajaan persekutuan, maka bila kita tunjuk bukti 250 juta yang nak kena penjara, I tell you, kalau you tak bagi kita menang Putrajaya, yang mungkin kena penjara tu Rafizi Ramli, calon keadilan di Pandan, dengan Puan Zuraida Kamarudin, calon keadilan
dan di Ampang. Mereka pula didakwa di mahkamah. Sudah terbalik dunia ini. Orang Indonesia kata zaman edan, zaman gila. Siapa orang Indonesia tahulah perkataan ini. Iya, zaman edan. Pak Ronggo Warsito yang mencakap skuter guna perkataan zaman edan. Bayangkan di Malaysia ini macam mana sekarang. Orang yang berkhidmat untuk rakyat, you kata pengkhianat. Orang yang bantu lawan perasuah, lawan pemimpin yang zalim, you kata pengkhianat. Orang yang curi lembu, beli submarine yang tak boleh menyelam, you kata itu hero. Hero, menteri kita, menteri. Bagus, menteri kita. Iya, dah jadi terbalik. Sedih tak kita? Kerana itu semua, kalau bergelar menteri, keluarga dapat projek. Kalau bergelar menteri, anak ke isteri semua dapat projek. Lepas tu dah lebih 50 tahun baru nak terfikir, marilah kita bagi bantuan rakyat satu Malaysia untuk warga Malaysia. Yang miskin, yang gaji RM3,000 ke bawah. Ya tuan-tuan puan-puan, bagus. Saya tak kata jangan ucap terima kasih. You cakaplah, rumah ngandri, rumah thanks. Kalau boleh, bagi lagi. Pasal you dah curi duit rakyat bertahun-tahun. Bagus dia bagi duit. Tapi tuan-tuan puan-puan, apa bezanya? Bezanya, saya nak bagi tahu dekat sini pada warga Sentosa. Kita dekat Parlimen, kita cakap Barisan Nasional tak boleh guna paras garis kemiskinan RM800.50 sebulan. Kita lawan. Saya kata kena guna RM3,000 ke bawah sekeluarga. Kerana orang yang duduk di Kuala Lumpur, kadang-kadang anak ramai, kena ada gaji kurang-kurang RM3,000 ke bawah. Itu sasaran bagi kerajaan. Sasaran kita. Kerana apa pun, sebagai kerajaan, you have to be understanding, you have to know apakah kesusahan rakyat terbanyak. Jadi, kita bergaduh sedikit kerana BN kata inilah Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat bermimpi di siang hari. Ya. Pakatan Rakyat RM3,000 ke bawah tak masuk akal. Dia kata cukup RM850 sebulan. Ini Menteri BN jawab di Parlimen. Lepas tu bila dah dekat pilihan raya, tiba-tiba dia umum BRIM untuk keluarga RM3,000 ke bawah bagi setiap keluarga di Malaysia. Saya nak cakap tak ada pertembungan di Parlimen. Memang mereka takkan laksana. Kerana BN dah berkuasa. Semua berkuasa. Tiba-tiba 2008 10 daripada 11 kerusi, siapa yang menang? Pakatan Rakyat. Tapi bila kita menang, dia tak bagi peruntukan. Kerana bukan macam Selangor, Kuala Lumpur bawah wilayah persekutuan. Ada Datuk Bandar Kuala Lumpur, macam raja lah. Kemudian ada raja juga, itu menteri lah. Semua kawal. Jadi kalau ada apa-apa isu daripada longkang dan sebagainya, terpaksa juga kita minta BBKL. Tapi yang lebih teruk, setiap tahun mereka bagi RM2 juta. Patut untuk ahli Parlimen bantu kawasan. Dia bagi pada BN RM2 juta kali 5, RM10 juta dia bagi pada BN. Orang Sentosa kena tanya, mana pergi duit RM10 juta yang BN pegang di lembah pantai? Okay, thank you. Ya, kerana 10 juta ini lebih tambah daripada duit DBKL, duit lain-lain yang mereka guna. Kalau cat semula pun mereka guna tabung penyelenggaraan satu Malaysia, ambil daripada pemaju-pemaju. Tapi ada setengah kawasan yang tak mau kerana harganya mahal. Buat open tender RM300 lebih. Buat bawah JKR RM733,000. You tengok, kerana itu dekat Selangor kita buat open tender. Jalan raya pun open tender, dapat selamatkan berapa? 23% daripada perbelanjaan kerajaan. Bila selamat,
maka simpanan Selangor naik dari 400 juta ringgit naik kepada 2.6 bilion ringgit. Ini yang BN nak kena belajar. Dia bagi BRIM tapi dah 16 tahun dah berhutang. You dapat BRIM, anak kita nanti bila besar akan tanggung beban kerana kerajaan ambil dari hutang negara untuk bagi kita duit sementara untuk beli undi anda. Jadi, kerana itu saya kata, bagi kita yang takbir, kita lagi pandai jaga duit. Jadi kita boleh tambah RM500, RM1,200, tak ada masalah. Mewenti. Because kita bawah Pakatan Rakyat tidak boleh butuh macam Barisan Nasional. Ya, mereka tak tahu jaga ekonomi, Uncle. Betul. Kerana itu kita mau cakap, bila kita dah buat 5 tahun di kerajaan-kerajaan negeri, kali ini ataupun ini kalilah kita mau di peringkat kerajaan persekutuan. Bagi Pakatan Rakyat menang, saya boleh pastikan first thing to do kat KL, kita pastikan Datuk Bandar akan dipilih menerusi pilihan raya. Tak buat kerja, sorry Mayor, you tak buat kerja. Longkang-longkang masih kotor. Nak wujudkan adun, kalau di PJ ada adun, KL pun nak adun, betul tak? Kurang-kurang 3-1 dekat. Saya nak kata, bila kita ada kuasa peringkat pusat, kita akan pastikan kalau taman yang dikasihi oleh warga Sentosa, janganlah kerajaan pusat nak ambil begitu sahaja. Ya, ini akhirnya sebarang keputusan tak boleh pusat yang pilih. Ya. Padang itu saya tahu warga Sentosa sayang. Kali pertama saya menang, dia kata, YB, you kena jaga Padang ni. Jadi kita tengok-tengok nak buat prima projek-projek lain, perkara pertama dia ambil Padang warga Sentosa. Jadi kita kena faham, tuan-tuan perempuan, orang putih kata power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Cik, pandainya orang Sentosa. Angka,很聪明. Pandai. Ya, jadi saya nak maklum, saya tahu dalam 5 tahun memang banyak kita tak dapat lakukan. Orang tanya, kenapa Selangor ada mesra usia emas? Kenapa warga tua Selangor 60 tahun ke atas daftar, kalau meninggal dapat RM2,500? Saya tinggal dekat Sentosa, kenapa tak dapat? Saya buka anak Selangor. Saya kata, because auntie ya, dekat Selangor bawah Pakatan Rakyat, dekat KL bawah Barisan Nasional, dan Sentosa Lembah Pantai bawah Barisan Nasional. Sampai sekarang sudah 5 Mei sudah tukar. 5 Mei Pakatan. Jadi kita kena faham semua dasar ini, tuan-tuan perempuan, saya mau sebut sama juga dengan isu keselamatan. Kenapa? Hari ini saya pergi Pulapol Universiti Melaya, tempat askar buang undi. Ya, lebih kurang 47 undi awal. Saya juga pergi Balai Polis Travis. Ada 300 anggota polis yang bekerja kat situ. Berapa orang undi? 2,000. Ya, you mesti tahu. Dulu 150 saja polis di Lembah Pantai. Sekarang 2,200 mengundi di Lembah Pantai. Ya. Tapi apapun, kita pergi, kita tengok undi awal, saya terkejut. Ada anggota daripada Angkatan Tentera. Dia datang, dia kata, mari kita cuba keluarkan dakwat kekal guna hand sanitizer. Buat ada yang keluar, tuan-tuan perempuan, dakwat yang patutnya kekal. Jadi ini baru hari pertama. Kalau 5 hari, ayo, apa mau buat? Dakwat kekal sudah tidak kekal. Jadi saya pun buat laporan polis. Saya pergi ke Balai Polis Travis. Asyik buat laporan polis je. Bawa Pakatan Rakyat, kita pergi buat laporan polis. Saya kata saya temui, dan walaupun tak hilang sepenuhnya, tapi semua keliling semua.
Ya, tinggal sikit saja lagi di atas baru hari pertama. Lagi 5 hari mampus dah kami. Kalau ada undi sekali lagi sudah 2000. You tambah lagi 2000. Majoriti saya dulu 2800 saja. Ya, jadi kita buat laporan polis untuk minta SPR. Pertama sekali SPR kena beri pada umum. Laporan kimia tentang dakwah kekal. Tu apa tu Kedua SPR. Kita support you. Thank you. Share. Kedua, dia nak bantah saya. Jom ni. Majoriti lagi tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Nombor 2, kita kena kata SPR kena tunjuk demonstrasi. Cuba buang dengan terpentai ke dinner. Kena tunjuk dalam tangan jari polis. Belah ini tak boleh hilang. Kalau tidak, susah kita nak percaya. Kerana itu tuan-tuan perempuan, saya buat laporan polis. Kita bukan cakap begitu, bukan cakap kosong. Jadi saya nak maklum, kerana itulah masalah. Kita kata dalam segi jenayah, kalau disentuh sepa masalah jenayah, orang tanya kepada saya, Nurul Izzah, berapa kali nak buat laporan polis? Saya kena ragut laporan polis. Ada illegal cyber cafe, laporan polis. Saya pun buat laporan, 3 jam sudah habis, dia beroperasi balik. Di BKL datang, curi komputer, tiba-tiba komputer ada balik. Ya, banyak. Kenapa? Kerana tidak ada undang-undang yang adil untuk semua. Bila ada rasuah, ini masalahnya. Kepada rasuah siapa? Datuk Seri Hishamuddin Hussein On, Menteri. Ini masalah dia. Jadi kita kata cadangan dalam pakatan apa dia? Cadangan dalam pakatan pertama, kita tidak mahu menambah anggota polis. Kenapa? Sekarang ini tuan-tuan perempuan, nisbah dia 1 anggota polis untuk 270 rakyat Malaysia. Nisbah international polis, Interpol, 1 polis 250 rakyat. Kita dekat, kita lagi ramai polis berbanding penduduk kalau nak compare dengan Singapura ataupun Thailand. Masalah dia apa? Masalah dia kebanyakan jadi special branch, pegawai khas. Jadi dalam pegawai-pegawai administration, pengurusan. Kita kata kalau macam tu, perkara pertama kita buat bila kita menang, Datuk Seri Hishamuddin Hussein On nak tambah 50,000 orang anggota polis baru menjelang 2015. Kita kata tak payah, polis cukup buat penugasan semula. Tambah lagi ramai jadi pegawai penyiasat supaya semua taman-taman ada cukup pegawai penyiasat untuk tangkap penjenayah, perompak, penculik dan peragut. Itu yang pakatan akan buat. Ya, kita dah fikir, dah bincang dengan Datuk Fauzi, bekas pengarah CID, Datuk Mak Zain, bekas pengarah CID Selangor. Ya, sekarang Musa Hassan pun nak join kita punya Majlis Keselamatan. Walaupun saya rasa kena hati-hati sikit lah. Tapi maksudnya, ini bekas ketua polis negara. Dia semua dalam Majlis Keselamatan Pakatan Rakyat bagi kita nasihat untuk kita tahu apa yang nak buat, nak pastikan keselamatan. Menteri-menteri senang, mereka ada beberapa guard di depan rumah. Orang di sini, itulah rumah kita. Nak lari ke mana? Balik rumah kena ganggut, balik rumah kena ganggut, pergi taman kena ganggut. Jadi, yang kita minta lebih ramai pegawai penyiasat dan kita kena pastikan, kena buat. Kerana mana-mana badan, saya pun, kalau saya buat salah kat parlimen, ada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Sama juga kalau ada polis, kalau ada isu-isu rasuah peringkat tertinggi, Independent Police Commission, jawatan kuasa untuk menilai keberkesanan polis. Jadi adil, gaji tinggi, IPCMC pun ada. Jadi tuan-tuan perempuan, kita dah ada semua rancangan ini. Yang kita minta, menang saja 5 Mei, menang saja tuan-tuan perempuan. Perkara pertama, kita nak pastikan kita tangkap perompak perasuah besar macam Taib Mahmud. Kita nak pastikan kalau ada menteri ambil projek kerajaan, jaga-jaga. Tangkap raja. Jaga
jaga-jaga bagi ke anak 30 juta, bagi kat suami 20 juta, bagi ke anak lagi satu. Datuk Jamaluddin Jarjis. Anak pun dapat 128 juta tu zaman edan. Cakap juga. Jadi bila kita perintah, kalau bergelar menteri, you tak boleh ambil 1 sen pun projek kerajaan. You tahu ke tidak? Ni cakap pun cakap. Kita kena laksana sistem baru. Bila jadi pemimpin, kena minta maaf lah pada suami, pada anak-anak. Sorry dah, saya 5 tahun memang tak ada duit. Betul, susah. Guna gaji 100%. Satu lagi orang Sentosa tak tahu, guna juga gaji suami. Bukan 100% lah, kata anak-anak mau makan apa. Tapi pentingnya dalam 5 tahun saya boleh kata, saya boleh garanti, tidak ada 1 sen pun projek kerajaan, duit rakyat yang saya makan atau saya ambil. Kita boleh buat, sampaikan klinik. Terima kasih pada para doktor. Saya buat 2008 kecil-kecilan, pergi dekat depan AC4, kat belakang Checkers, buat klinik bergerak. Walaupun bangunan tak bagus, tuan-tuan perempuan, guna je tepi letak kereta, kita ada doktor. Tak macam klinik satu Malaysia, panggil klinik satu Malaysia, doktor pun tak ada. Saya pergi blok 100, Lawat, ya, naik atas, ada keluarga berbangsa India. Dia dapat kudis buta. Mesti kudis buta ini berjangkit. Dia kata dia pergi klinik satu Malaysia. Tiba-tiba dia kata doktor tak ada, maka kami tak boleh bagi ubat kerana ubat itu control medicine, ubat terkawal. You bayangkan, dia balik rumah kena dengan anak-anak dia yang kecil, maka anak-anak pun dapat kudis buta. So people, orang India cakap mariate, hormat. Kita mungkin kita ada perbezaan, tapi bila sebagai kerajaan, sebagai pemimpin, bila laksana program, kena buatlah berkualiti. Ni orang miskin, bagi apa-apa lah, tak apa lah. Ni nak undi kan, nak bilang kaya kan, nak bagilah apa-apa pun. Tak boleh macam tu. Kena ada dasar hormat, laksana yang terbaik bagi rakyat. Saya lahir di Hospital University. Siapa selalu pergi PPUM? Angkat tangan, PPUM. Itu, betul. Tapi kami 6 adik-beradik, anak-anak Ibrahim, semua lahir di PPUM. Hospital kerajaan, wad bersalin kerajaan tahu. Walaupun ayah bergalah timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Kerana ibu saya kerja 14 tahun di hospital kerajaan. Jadi perkara pertama nak buat when you are government, you must ensure accessible quality healthcare. Hospital kerajaan harus diberikan peruntukan yang besar supaya warga yang miskin dapat pergi dan rasa selesa dan tak perlu menunggu terlalu lama. Sama juga, saya bersekolah mana? Adik saya ada sekali. Sekolah kerajaan, Asunta, SM Asunta. Kadang-kadang saya tanya, kenapa ayah saya tak hantar international school? Kerana dia nak kita, walaupun anak menteri, kita kena menjiwai rakyat. Kita kena bergaul sama dengan rakyat. Kerana sekolah ini, kalau mak kita kaya ke mak kita miskin, kurang-kurang pergi sekolah biasa, sama ada SJKT, SJKC, Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Kebangsaan ya. Itulah peluang anak-anak dapat menimba ilmu, dapat kerjaya yang terbaik. Kerana itu Pakatan Rakyat, bila kita menang 5 Mei, apa kita nak buat? Bagi bantuan kepada semua sekolah tanpa kecuali. Kita juga nak buat apa? Nak bagi-bagikan percuma sampai peringkat universiti. Dia kata negara akan bankrupt. Saya mau cakap, negara akan bankrupt kalau you bagi dekat kroni-kroni macam Sami Belong, Syed Mokhtar, Ananda Krishnan, anak Mahathir. Ya, aku nyampah betul Tuan Daim tu. Sibuk cakap. Tak cukup kaya lagi ke? Kan? Tapi nak bagi tahu, itu bankrupt. Dalam sejarah mana-mana negara, bila beri pendidikan percuma, negara itu tidak pernah bankrupt. Wahai Datuk Seri Najib,
You kena belajar pendidikan ini. Bangunan tinggi pun, bangunan Twin Towers, you buatlah tinggi mana? Bulan depan, negeri China buat lagi tinggi bangunan dia. Tapi pendidikan kita jaga anak-anak kita, kita akan jadi negara yang terbaik di dunia. Because of education. Jadi sebagai anak didikan SMA Sunta, saya pergi ke rumah beberapa unit, jumpa semua keluarga pergi Asunta. Yeay, Asuntarian! Nak cakap, itulah cara kita nak bantu sekolah-sekolah ini supaya anak-anak mereka yang miskin dapat jadi terbaik. Anak menteri tak tahu semua ni. Menteri-menteri sekarang, anak pergi international school, pergi luar negara, pergi London, pergi Australia. Bukan kita kata salah isunya, pergilah siapa yang berduit. Tapi sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan, you kena bagi jadi sekolah terbaik dalam negara. Itu saja kita minta. Nak hantar, pergilah hantar tempat lain. Saya sampai orang kata, saya diinterview oleh BBC semalam. TV3 tak nak, BBC nak, aku bagilah kat BBC. Betul tak? Dan TV7 pun tak nak. Kan masa parking meter 2008 dia cover lah kejap. Kita demo kan lawan parking meter. Jangan lupa kita demo kat sini, protes parking meter untuk penduduk Sentosa. Last baru dia cancel 2 tahun lepas. Tapi nak cakap, TV kat negara sendiri tak nak bagi, utusan Malaysia tak nak bagi. Saya keluar utusan Malaysia minggu lepas, buruknya muka saya. Dia ambil macam like that, okay? Kau lah cari muka elok sikit, gambar elok sikit, nak letak dalam utusan Malaysia, tak ada. Dia serang saja, tak apa. Tapi bercakap dengan BBC, dia kata, so Nurul Izzah, were you studying overseas? Dia tanya, saya belajar overseas ke? Belajar apa? Belajar sekolah rendah kat luar negara ke? Pasal bahasa Inggeris bagus. Saya kata, saya belajar daripada cikgu saya, Miss Christina, sekolah menengah Asunta, yang dalam kelas bahasa Inggeris, dia minta kita buat diary dalam bahasa Inggeris. Dia kata, Nurul Izzah, you baca buku, baca dengan kamus untuk perbaiki. So saya kata, kerana itu dalam Pakatan Rakyat, kaya komitmen kita apa dia? Komitmen kita akan bagi pertambahan gaji RM500 untuk semua guru-guru, cikgu-cikgu. Dan kita akan ambil daripada bajet pertahanan. Why? Siapa nak beli submarine yang tak boleh menyelam? Cukuplah 2 tu. Dah ada pun tiba-tiba lanun pengganas masuk, tak nampak juga. So please, kita kena faham. Jangan kita guna untuk belanja perkara-perkara yang tak membantu. Sekarang ini, pendidikan dan juga kesihatan. Dan saya minta, kalaulah kita boleh menang betul-betul, semua warga Sentosa, you must make sure kawan-kawan sampai kat belakang medan tu kena undi Pakatan Rakyat pada 5 Mei. You jangan bimbang. Bukan soal nak bagi duit sikit pada you, bagi duit lebih banyak pada kroni. Kita akan selesaikan. Kita ambil balik monopoli Syed Mokhtar dalam beras dan gula. Ambil balik. Dan kita akan pastikan menang-menang. Beri kami 2 hari, insya-Allah dalam 2 hari 7 Mei kita akan menurunkan harga minyak. Kenapa? Kerana kita tahu rakyat beri kepercayaan 2008. Kita percaya kali ini rakyat harus dibalas budi mereka. Bukan macam BN kata, bagi you RM500, you bagi saya undi. Ayo, please. Please lah, have some respect for yourself. Okay? Jadi akhirnya tuan-tuan perempuan yang saya minta, kalaulah kali pilihan raya ke-12, kita mulakan dengan perubahan. Tak menang semua, menang tersekat. Pastikan 2013 kita selesaikan whatever we have started in 2008, and we make sure we install a new Prime Minister, Dato' Seri Anwar Ibrahim, install a new government, and see change take place di dalam negara kita Malaysia, insya-Allah.
Ya. Tuan-tuan perempuan khusus masyarakat Melayu. Kalau minggu depan tiba-tiba dia tunjuk filem Tanda Putera, jangan pula nak tukar fikiran. Biarlah Melayu ni, takutnya aku, ya Allah. Biar Cina ambil semua ni. Ni, tolong sikit. Tahun 1999 dia guna reformasi di Indonesia untuk takutkan orang Cina. Habis 1999 kita dapat majoriti sokongan orang Melayu, orang Cina dengan India lari pada BN. 2004 dua-dua sudah lari. Melayu lari, Cina lari, India lari. Tapi itu saya nak kata, cukuplah guna politik perkauman. You tengok dulu semasa kepala khinzir diletakkan di Masjid At-Tirmizi. Macam mana rakyat tak percaya dah semua itu. Kenapa? Kita sayang satu sama lain. 我们都是一家人. Kita you buatlah apa pun. Nak letak Zulkifli Nordin, lepas tu pergi minta orang India cuma habis. Maafkan dosa-dosa dia. No. Kita kata bergerak ke depan, apa yang kita nak ajar anak-anak kita? You teach your children about respecting one another. You laksana politik berdasarkan nilai politik yang bersih. Dan you tolak habis-habisan siapa yang sokong perkasa. Menteri Wilayah lancar perkasa lembah pantai. Tiba masanya sekarang ini new politics, generasi baru, harapan baru yang kita mahu nak bina Malaysia, membantu semua pihak. Ini kalilah